Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili New Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi berita yang paling hangat untuk kita semua. Persoalan dia ialah, adakah Nick Elin adalah ahli muafakat nasional? Dipetik daripada Harapan Daily. Nick Elin Zuraina Nick Abdul Rashid yang memfailkan petition mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan mengesahkan dia merupakan ahli muafakat nasional selepas sijil keahlian milik wanita itu tersebar di media sosial. Melihat tangkap layar sijil yang tular, jelas nama Nick Elin tertera di sijil tersebut bersekali dengan nombor keahliannya dalam muafakat nasional. Sijil itu dilihat ditandatangani Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden Muafakat Nasional ketika itu. Turut tersebar foto memaparkan wanita itu bergambar dengan ahli Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan dan Anwar Musa. Nick Elin ketika dihubungi Harapan Daily menjelaskan dia mendaftar sebagai ahli muafakat nasional selepas dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Ya, sijil itu benar. Anwar Musa jemput saya jadi ahli, kata Nick Elin. Bila Presiden sendiri yang jemput, kita turut tiri, kata beliau lagi. Nick Elin sebelum ini menjelaskan fotonya bersama Taqiyuddin diambil pada Mei tahun ini ketika Majlis Hari Raya Muafakat Nasional. Susulan tersebar keratan sijil tersebut, timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang ketika pentadbiran Perikatan Nasional iaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisi Nick Elin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Ada juga yang mempersoal Nick Elin sebenarnya bersama dengan siapa. Bahkan timbul dakwaan mengatakan ada unsur sabotaj dari pembangkang untuk mencemarkan nama Kerajaan Perpaduan apabila menunggang kes ini. Untuk rekod, petition Nick Elin supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 dibuat semasa pemerintahan Perikatan Nasional tahun 2022. Tetapi untuk memahami ringkas isu ini, Nick Elin sama sekali tidak mencabar undang-undang syariah. Tetapi ianya adalah kes yang mencabar keabsahan pindaan 20 enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan yang digubal pada tahun 2019. Ianya adalah kerana 20 pindaan tersebut bertindih dengan undang-undang Kanun Keseksaan di peringkat persekutuan. Ia juga berkaitan kompetensi Dun Kelantan dalam menggubal undang-undang. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat juga telah menafikan tanggapan bahawa Mahkamah Syariah akan terkubur berikutan petisi dikemukakan wanita itu yang mencabar peruntukan undang-undang dalam enakmen tersebut. Jadi, adalah amat diharap rakyat Malaysia dapat bertenang selepas mendengar penjelasan penafian daripada Ketua Hakim Negara ini. Persoalan besar kembali timbul kepada kita semua. Adakah Nick Elin, ahli muafakat nasional, sudah terjawab dengan pengakuan beliau sendiri bahawa sijil yang tular itu memang adalah sijil yang benar dan beliau telah pun mendaftar sebagai ahli muafakat nasional selepas yang mengejutkan kita dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Dan gambar yang tular juga telah pun disahkan bukan gambar edit, bukan gambar palsu, tapi gambar yang benar bergambar dengan Datuk Seri Taqiyuddin Hasan dan Anwar Musa semasa Majlis Hari Raya Muafakat Nasional Mei tahun ini. Bukan tahun lepas, tapi tahun ini. Jadi,
timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang ketika pentadbiran Perikatan Nasional yaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisyen Nick Elin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita daripada Cosmo.com amat mengejutkan kita. Malaysia hilang RM28.5 bilion. Apa ceritanya ini? Yang pastinya uang RM28.5 bilion ini bukanlah satu jumlah yang kecil. Ia jumlah yang besar, nilai yang besar dan pasti. Kalau dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, boleh membangun Malaysia, boleh dapat membantu mengurangkan beban rakyat dan dapat memajukan Malaysia. Dari mana uang yang hilang sebanyak 28.5 bilion ini? Menjadi pertanyaan netizen ialah, kalau ini sudah disedari, mengapa tidak saja dicegah daripada terus hilang? Rupa-rupanya, Malaysia hilang RM28.5 bilion ini adalah kerana tindakan keluar uang. Saya bacakan kepada anda. Bank Negara Malaysia BNM mendedahkan sebanyak RM28.5 bilion ringgit Malaysia atau bersamaan 78 juta ringgit sehari mengalir keluar sepanjang tahun lalu, termasuk wang yang dikirimkan oleh pekerja warga asing kepada keluarga Malaysia. Kepada keluarga mereka di negara asal mereka. Bayangkan, itu bukan jumlah yang kecil. 78 juta sehari mengalir keluar sepanjang tahun lalu, termasuk wang yang dikirimkan oleh pekerja warga asing kepada keluarga mereka. Ini satu kerugian besar sebenarnya. Uang itu sepatutnya dapat dibelanjakan dalam negara ini. Tapi warga asing ini memilih bukan membelanjakannya, tapi mengirimkan kepada keluarga mereka di negara asal, dan negara asal mereka itulah yang akan menerima kebaikannya, menerima manfaatnya apabila mereka berbelanja di negara tersebut. Jadi secara ekonominya, Malaysia kerugian di sana. Tetapi kita tidak boleh salahkan para pekerja asing yang mengirimkan uang itu. Janganlah pula anda mencadangkan supaya warga asing itu tidak mengirimkan uang. Kerana memang ada tujuan mereka, ada pekerja asing yang bertujuan bekerja di Malaysia hanya dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan pekerjaan yang mempunyai nilai gaji yang lebih baik dan dapat membantu keluarga mereka yang masih ada di negara asal mereka. Tapi perlu difikirkan sesuatu oleh kerajaan, bagaimana cara untuk mengurangkan pengaliran wang keluar wang ini yang sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan kepada negara Malaysia. Ia kata laporan ini, ia juga bersamaan RM2.3 bilion sebulan dihantar keluar oleh pekerja asing yang bekerja dalam pelbagai sektor ekonomi di negara ini. Anda harus tahu, pekerja asing yang ada di negara ini bukan hanya pekerja asing dalam sektor perkilangan, industri makanan, ataupun pembinaan, atau pekerja-pekerja yang berkemahiran rendah. Tetapi yang dimaksudkan ini ialah para pekerja yang berkemahiran tinggi, termasuklah profesional, seperti dokter, jurutera, dan sebagainya. Jadi, adakah ini dapat diatasi? Peningkatan jumlah pengiriman uang ke luar negara adalah didorong oleh transaksi pengiriman uang yang lebih tinggi oleh pekerja asing apabila ekonomi kembali pulih pada tahun 2022. Sebenarnya ini satu berita baik kepada negara kita, kerana dengan jumlah seperti ini kita dapat mengandaikan negara kita dalam keadaan, dalam track yang terbaik, yaitu dalam pemulihan semula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, dan semoga dengan dapatan maklumat
ini akan membolehkan kerajaan memikirkan sesuatu penyelesaian yang tuntas dan dapat memberi manfaat kepada rakyat. Karena wang Malaysia yang hilang RM28, Malaysia hilang RM28.5 bilion ini dapat kita manfaatkan dengan banyak perkara. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.